Baiklah, video kali ini saya akan ceritakan kisah seram pembawa van jenazah. Tunggu selepas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Ahli Bosku. Baiklah, channel ini banyak menyediakan video-video yang menarik. Jadi jangan lupa untuk subscribe dan tekan butang loceng untuk update video-video yang terbaru. Jadi guys, video seram kali ini saya akan ceritakan tentang pengalaman seorang pemandu van jenazah. Kisahnya, seorang pemuda bernama Jamal telah ditugaskan untuk menghantar seorang jenazah perempuan yang telah dibedah siasat, dan jenazah tersebut terpaksa dihantar ke tempat asal dia. Jadi si Jamal ni ditugaskan untuk menghantar mayat tersebutlah, dan ini merupakan kali pertama dia menghantar mayat di luar daerah tempat tinggalnya. Jadi dia perlu menghantar mayat tersebut ke kota Kinabalu dari Tawau. Jadi Tawau ke kota Kinabalu mengambil masa 8 jam. Itu paling kurang lah ya. Kadang-kadang orang lebih 10 hingga 12 jam. Tengok sejauh mana, selaju mana kereta anda, dan tengok macam mana situasi anda memandu. Okey? Jadi, oleh kerana ini tugasan pertamanya dan membawa jenazah orang yang dibunuh keluar daerah Tawau dan 8 jam, membuatkan si Jamal ni macam risaulah. Okey, macam bermacam-macam main dalam minda dia. Macam-macam cerita hantu yang masuk dalam fikirannya. Dia fikir mayat hidup lah, dia terfikir mayat tu jadi Pontianak lah, macam-macam main dalam fikirannya. Dan dia tanya bosnya, "Bos, tiadakah rakan setugas saya lah yang akan menghantar jenazah ini?" Jadi bila cek jadual, semua rakan setugasnya sepatutnya ada seorang lagi lah. Tapi bila dicek jadual, semua ada masalah. Ada MC, ya, ada masalah keluarga, banyaklah masalah rakan setugasnya. Jadi mau tidak mau dia terpaksa seorang yang menghantar jenazah tersebut. Dan bosnya bagi tahu, "Kau kena hantar pada pukul 5 petang ni, boleh jalanlah." Dia cakap. Waduh, dia cakap. Jadi maksudnya kalau jam 5 petang, mungkin sekitar jam 1, jam 2 begitu baru sampai. Guys, siapa nak seram guys bawa van jenazah? Lagi-lagi mayat tersebut adalah mayat orang yang dibunuh. Mesti dia punya roh tidak tentram, ataupun jasad mayat tersebut tidak tentram. Mungkin rohnya masih tersiksa selagi tidak ditanam. Tapi apa boleh buat, itu adalah tanggung jawabnya sebagai seorang pemandu van jenazah. Jadi sebelum dia bertolak, dia sempat berjumpa dengan ayah dia lah untuk minta nasihat. Dia beritahu ayah dia, "Pak, aku mau hantar jenazah, Pak." "Oh, memang tugasmu kan?" bilang bapaknya. "Tidak, Pak. Kali ini aku hantar mayat di luar daerah Tawau, Pak, di KK." "Oh, di kota Kinabalu." "Okeylah. Tapi Pak macam takut lah, Pak." Dia cakap. "Hais, apa kau mau takut? Kita takut dengan Allah." Betul jugalah apa yang bapaknya cakap. Tapi apa-apapun bapaknya cakap, kau baca doa lah. Kemudian dia salam mak dia. Mak dia cakap, "Nah, kau bawa lah bekal ni. Nanti kau lapar kah?" Jadi dia ambil lah bekalan mamak itu, nasi goreng. Okay. Jadi dia pun naik motor lah, motosikal, pergi ke tempat kerja dia. Dan masih lagi dia terfikir-fikir. Dia cakap, macam mana lah ni, ya, hantar jenazah ni. Dia cakap, dia istighfar banyak-banyak. Dia fikir yang, mudah-mudahan tak ada apa-apa lah yang berlaku lah, dia cakap. Okay. Kemudian sampailah dia di hospital. Beberapa orang pekerja hospital, pegawai bertugas, mengangkat jenazah yang bakal dibawanya ke dalam keretanya. Bila nampak je keranda tu dimasukkan dalam van tu, dia sudah berdebar-debar. Dia jantungnya macam, seram. Jadi dia mulalah perjalanannya ke kota Kinabalu. Jadi sepanjang perjalanannya dia pasanglah ayat ruqyah Quran. Dia baca ayat Quran supaya mengurangkan sikit ketakutannya. Jadi lebih kurang sejam begitu. Kalau di Sabah
maghrib sekitar 6.30, 6.20 maghrib sudah masuk. Jadi dia tengok setelah sejam perjalanan, dia pun singgahlah di masjid di tepi jalan dan solat maghrib. Jadi selepas solat maghrib, salah seorang jemaah tegur dia lah. Nak, dia cakap, mau pergi mana ni nak? Bawa van jenazah ni. Dia cakap lah, saya mau pergi Kota Kinabalu pakcik. Oh, KK. Kalau KK dipanggil di Sabah ni Kota Kinabalu lah. Oh, jadi bawa ada jenazah ke dalam van tu? Ada pakcik. Jenazah ni saya mau bawa segeralah malam ni juga. Kemudian pakcik itu tegur, mana kawan kau seorang lagi? Terus dia cakap, hai, lain macam pakcik ni gurau dia. Si Jamal ni pun cakap lah, kawan? Ya, kawan kau tadi, ada pakcik nampak tadi kawan kau, dia sudah sembahyang. Si Jamal pun cakap, mana ada kawan saya pakcik, saya satu orang siap lah. Hah? Kau satu orang? Ya pakcik, saya satu orang saja ni. Hai, macam ada pakcik nampak kawan kau tadi, dia cakap. Dia cakap, baru mula perjalanan sudah ada orang kasih takut kan? Tidaklah pakcik, saya seorang saja ni pakcik. Pakcik tu macam diam, kemudian dia tepuk bahu si Jamal tu. Dia cakap, beginilah dek, dia cakap, beginilah nak. Macam lain lah pakcik rasa kau punya jenazah yang kau bawa ni. Kau banyaklah baca-baca doa lah, ya. Kau banyak baca doa sepanjang perjalanan, ya. Pakcik macam risau dengan kau ni. Dia cakap, dia pun yang sudahlah, debarannya sikit tambah berdebar. Dia cakap, aduh pakcik ni, dia cakap. Kemudian dia pun teruskan perjalanan. Okey. Jadi sepanjang dia lalu, sepanjang perjalanan tu, asal dia macam bertembung dengan kereta ni akan bagi lampu tinggi. Macam bagi signal lampu tinggi. Dia pelik, apa salah orang bagi signal lampu tinggi kan? Dia masih husnuzon lah. Dia cakap mungkin ada roadblock kot. Biasanya kalau orang bagi lampu tinggi ni ada roadblock depan. Kemudian beberapa kereta yang lalu pun sama, akan bagi lampu tinggi. Dia cakap macam tak sedap hati sudah, dia cakap kan. Macam yang apa hal ni. Dan sampai satu masa ada satu kereta, bila dia berselisih, orang dalam kereta tu tunjuk di sebelahnya begini. Tunjuk. Dia cakap dia tengok di sebelah, tidak apa-apa ni, apa yang orang ni tunjuk-tunjuk kan. Kemudian dia kuatkan semangat juga, dia terus. Dan bila lagi berselisih dengan kereta orang akan tunjuk. Guys, dia pun yang, ya Allah, mesti ada sesuatu ni kan. Kemudian dia memberanikan diri. Dia tengok cermin belakang untuk tengok apa yang berlaku dengan keranda mayat di belakang. Bila dia tengok keranda tu seperti macam tergerak sedikit. Dia macam beralih dari tempatnya lah. Dia punya astagfirullahalazim. Dugaan apa yang aku dapat ni, dia cakap kan. Dia kuatkan lagi radio ruqyahnya tu. Kemudian begitulah, asal berselisih dengan kereta orang akan bagi lampu tinggi, orang akan tunjuk. Dia sudah mula rasa tak selesa, bulu romanya sudah kembang. Tiba-tiba dia terhidu satu bau busuk. Bau hanyir, macam bau lainlah baunya. Dia cakap, sudah, ya Allah, apa ni, sudahlah, orang lampu tinggi, orang tunjuk-tunjuk, kemudian bau lagi. Aduh, dia cakap, duk, dia makin berdebar. Ya Allah, kasih cepatlah. Oleh kerana dia takut sudah, dia punya kelajuan tu lebih daripada 100 hingga 120 km. Sudahlah, jalan raya di Sabah ni rosak-rosak. Dia tak peduli sudah. Dalam pikirannya yang penting cepat sampai ke Kota Kinabalu. Jadi apabila dia fokus nih jalan, dia fokus, astagfirullahaladzim, berdebar. Kemudian dia macam dengar bunyi keranda di belakang tu bergerak-gerak. Tambah dia berdebar guys. Lepas tu bau busuk tu, yang bau hanyir tu makin kuat. Aduh guys, dia cakap. Jadi dia kuatkan juga semangatnya. Jadi dia bertahan berjam-jam lamanya hadap bau tu dan hadap keranda yang bergerak tersebut. Sambil dia tengok belakang, tapi tiada juga nampak apa-apa. Tapi dia rasa seperti dia rasa sesuatu ada dalam van jenazah tersebut.
Tiba-tiba, tung! Telepon dia berbunyi. Oh, diangkat. Rupa-rupanya waris jenazah tersebut menghubungi dia. Dia cakap, "Hello, Cik." Dia cakap, "Cik, di mana sudah ni?" Dia pun beritahu, "Saya sekarang di Ranau ni." Okey, bagus-bagus, dia cakap. "Nanti saya bagi lokasi, boleh hantar teruslah mayat ke rumah kami." Dia pun yang, okey. Aduh, terkejut dia. Rupa-rupanya handphonenya berbunyi. Itulah kadang-kadang kalau kita ni bersendirian, ya, tiba-tiba macam ada rasa takut, tiba-tiba telefon berbunyi, kita mesti terkejut, guys. Kan? Kadang-kadang apa ni, notification Shopee tu pun kita terkejut. Shopee. Jadi begitulah dengan dia. Tiba-tiba telefon dia berbunyi kan. Dia pun terkejut lah. Jadi dia lega sudahlah kerana sudah hampir dengan lokasi. Jadi akhirnya dia sampailah di lokasi tempat jenazah yang dihantar. Jadi dia pun jumpa waris dan dia pun urus keluarga-keluarga waris tersebut, uruslah jenazah, bawa keluar. Jadi waris ni ucap terima kasihlah kerana sudah dihantar arwah tersebut. Dan waris tu bercakap lagi, dia cakap, "Jadi rehatlah dulu di rumah, nanti esok," dia cakap, ataupun rehat sekejap, nanti sudah rehat bolehlah pulang semula. Jadi dia setujulah dengan apa yang waris tu tersebut. Kemudian waris tu cakap, dia cakap, "Bawalah kawan kau sekali." Kawan, dia cakap. Taklah pakcik, dia cakap, "Saya seorang je ni." Seorang? Jadi di sebelah aku tu siapa duduk? Sebelah. Dia tengok van dia. Rupa-rupanya, guys, itu jaketnya, jaket motornya, dan yang nampak macam kepala rupanya helmet motor dia letak di tempat duduk. Tempat duduk sebelah pemandu van dia tu. Aduh, kerusi van tu kan sebelahnya tu. Dia letak jaket dia disarungkan, kemudian dia letak helmet kepala. Takut terguling lah helmet tu. Sebab itulah orang nampak macam ada orang di sebelah dia. Dan dia pun pergi cek. Dia cakap, kemudian dia masuk kereta tu, masih ada bau hanyir. Rupa-rupanya, guys, nasi goreng mamaknya yang maknya bagi tadi sudah basi. Patutlah bau, guys. Jadi itulah dia pengalaman seram pemandu van jenazah. Jadi apa yang dialami sebenarnya hanyalah hanya fikirannya saja. Sebenarnya benda tersebut tidak ada lah, ya. Yang dinampak macam hantu tu hanya jaket motor dia dan helmet dia. Dan yang bau tersebut adalah nasi goreng. Dan keranda tersebut bergerak sebab dia mandu terlalu laju. Jadi guys, jadi pengajarannya di sini, janganlah kita terlalu obses dengan benda-benda yang seram, yang hantu ni. Kadang-kadang benda yang kita obses ni, kita rasa akan menjadi reality, sedangkan benda tersebut hanyalah mainan fikiran. Jadi setakat itu saja kisah seram saya kali ini. Kita akan berjumpa lagi di video akan datang. Ali Bosku, Assalamualaikum.